Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini tanggal 18 bulan Oktober tahun 2021. Saya Anung Sukmo Nugroho, guru dari SMA Negeri 4 Jakarta dengan nomor daftar ujian 2021507466 dengan LPTK Universitas Negeri Yogyakarta melakukan uji kinerja perekaman video untuk uji kinerja dengan mengajarkan kalimat imperatif untuk memberikan saran dengan menggunakan kalimat perintah atau kalimat imperatif untuk program pendidikan profesi guru dalam jabatan periode 5 tahun 2021 dengan menunjukkan kartu identitas saya. Baik, selamat siang Arzeti. Selamat bergabung, terima kasih. Bom, ongga komangsin tertabai. Kita akan mulai kelas kita pada hari ini dengan terlebih dahulu mengucapkan bonjour à tous, selamat siang semuanya kepada kalian yang sudah datang. Bonjour mes élèves, merci beaucoup et bienvenue à ma classe avec moi Anung Sukmo Nugroho. Terima kasih sudah datang dan ikut berpartisipasi dalam kelas saya bersama Anung Sukmo Nugroho. Pada kesempatan kali ini sebelumnya saya bisa mulai dulu dengan saya minta tolong untuk diaktifkan dulu kameranya, baik itu Mayura, Saskia, Fadia, Zeta, Adinda, Nabila, Azahra, Ananta, Naila, Rachel, Valda dengan Arzeti. Baik, silakan diaktifkan dulu. Activez votre caméra en instant. En attendant un autre élève sambil menunggu siswa yang lainnya. Oke. Adinda, où est votre visage? Adinda, wajahnya kemana? Oke, merci. Oke, Fadia, merci. Zeta, bisa est-ce que vous pouvez activer votre caméra? Oke, Ananta, s'il vous plaît, merci. Azahra, Nabila, Falda et Arzeti, tu peux activer votre caméra. Iya, Nabila dengan Azahra, s'il vous plaît, activez votre caméra. Seperti biasa, comme d'habitude, quand je vous appelle votre nom, vous dites présent monsieur, gitu ya. Jadi seperti biasa nanti ketika saya absen maka saya panggil namanya satu persatu, nanti silakan kalian bilang moi présent monsieur, gitu ya. Moi présent monsieur, gitu ya. Tidak terlalu bermasalah dengan pronunciation, yang penting kita lakukan sebaiknya saja, gitu ya. Karena memang sulit sekali namanya mengajar di era pandemik ini, terutama kalau nggak ketemu gitu. Karena biasanya di semester 3, semester 4 itu harusnya sudah belajar membaca dengan lancar di kelas IBB untuk bahasa Prancis, tapi ya karena kondisinya seperti ini, kita belum bisa, ya saya maklumi kalau misalnya ada di antara kalian yang misalnya pelafalannya belum bagus gitu ya, nggak masalah. Oke, Azahra bisa diaktifkan, Pauda. Bon, maintenant on va rappeler votre nom personne par personne. Mayura, activez votre microphone. Oui, monsieur. Ok. Ren, activez votre microphone. Oui, bonjour. Ok, Saskia. Saskia, activez votre microphone. Est-ce que vous êtes présent? Vous êtes là? Saskia, vous pouvez activer votre microphone. Ok, oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok, très bien. Fadia, s'il vous plaît. Fadia, Oui, présent. Oui, monsieur. Silakan dijawab, Fadia, s'il vous plaît. Vous pouvez. Ok. Kendala? Oui, monsieur. Ah non, ok, merci. Zeta, vous êtes présent? Activez votre microphone. Présent, monsieur. Ok, très bien. Zeta, Adinda, présent? Présent, monsieur. Ok, Nabila, tu es là? Nabila, tu es là? Are you there? Nabila, apakah ada di sana? Oke, saya lewatkan dulu. Azahra, Safina. Moi, présent, monsieur. Oke, très bien. Ananta Soekarno. Moi, présent, monsieur. Oke, très bien. Naila Kholisa. Moi, présent, monsieur. Oke, très bien. Rachel. Moi, présent, monsieur. Très bien. Arzeti. Moi, présent, monsieur. Oke, Falda. Moi, présent, monsieur. Bon, maintenant on va faire la prière d'abord. Jadi kita akan mengawali pembelajaran. On va commencer notre leçon aujourd'hui. Kita akan menjalankan memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini dengan doa. Saya minta tolong kepada Falda ya. Falda, s'il vous plaît, tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu.
Silakan diberi kata pengantar dulu untuk berdoanya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bon, merci Faudanesia. Merci beaucoup Faudanesia. Et maintenant, on va commencer notre travail. Kita akan memulai pembelajaran kita di hari ini, di siang ini, pada tanggal 18 Oktober tahun 2021 pada pukul 13.15 di sini ya. Yang pertama, on va écouter et on va regarder d'abord en vidéo. Kita akan, on va écouter et regarder. Vous connaissez regarder, hein? Ok. Vous regardez et vous écoutez. Ok. En vidéo. Dans le vidéo, il y a deux personnes. Et après, on va écouter, après on a écouté et on a regardé cette vidéo, on va explorer et rédiger plus profond. Qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo? Il y a combien de personnes? De quoi s'agit-il? De quoi il parle? Et quelle est la matière, quelle est la phrase que vous avez trouvée, ya. Jadi nanti ada penayangan video. Sesudah video, Pak Anung nanti akan menanyakan apa yang menjadi isi video tersebut. Oke. Chapitre 32. Conseil d'une voisine. Je suis fatiguée en ce moment. Prenez des vacances, reposez-vous. Oui, bien sûr. Mais je ne peux pas prendre de vacances en ce moment. J'ai trop de travail. Arrêtez de travailler comme une folle, c'est mauvais pour la santé. Facile à dire. Faites comme moi, faites du sport, prenez des vitamines, cela fait du bien. Je n'ai pas le temps de faire du sport. Ce n'est pas possible. Regardez, il y a le parc juste à côté. Allez-y le matin et faites un petit jogging. Du jogging le matin? C'est fatigant. Eh bien, ne faites pas de jogging, mais promenez-vous. Occupez-vous de votre santé. Vous aimez bien donner des conseils, non? Ok. C'est le vidéo et on va regarder encore une fois. Jadi saya akan putarkan satu kali lagi untuk supaya kamu lebih memahami dan on va explorer après on a regardé le vidéo, on va rédiger et explorer plus profond ce que c'est dans le vidéo. Chapitre 32. Conseil d'une voisine. Je suis fatiguée en ce moment. Prenez des vacances, reposez-vous. Oui, bien sûr. Mais je ne peux pas prendre de vacances en ce moment. J'ai trop de travail. Arrêtez de travailler comme une folle, c'est mauvais pour la santé. Facile à dire. Faites comme moi, faites du sport, prenez des vitamines, cela fait du bien. Je n'ai pas le temps de faire du sport. Ce n'est pas possible. Regardez, il y a le parc juste à côté. Allez-y le matin et faites un petit jogging. Du jogging le matin? C'est fatigant. Eh bien, ne faites pas de jogging, mais promenez-vous. Occupez-vous de votre santé. Vous aimez bien donner des conseils, non? Bon, maintenant on va traiter et on va explorer le vidéo. Ya, jadi sekarang kita akan, sesudah kita mengamati dan mendengar video tadi, percakapan dalam video tadi, kita akan coba untuk melakukan on va explorer et traiter plus profond, lebih dalam lagi apa yang menjadi percakapan ataupun dialog, ce que c'est le dialogue au cette vidéo. Il y a combien de personnes dans ce vidéo? Il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes. Ok, il y a 2 personnes. Bon, et maintenant, qui sont-elles ou qui sont-ils? Qui sont-elles? Qui est-ce? Ok, tadi sudah dijawab sama Rain. Il y a combien de personnes? Lalu Rain mengatakan tadi, il y a combien de personnes? Il y a 2. Il y a 2 personnes. Qui sont-ils? Atau qui est-ce? Silakan yang lain. Quoi d'autre? Silakan yang lain yang menjawab. Qui est-ce? Qui sont-ils?
Misalnya kalau di dalam pembelajaran ini ada saya, ada Valda, ada Mayura, ada Arzeti, ada Rachel, ada Naila, ada Zahra, dan 6 orang lainnya gitu ya. Nah, sekarang kalau di dalam video ini, qui sont-ils? Silakan dijawab. Susan, Madame Colin. Susan siapa Mayura? Madame Colin. Susan et Madame Colin, voilà, très bien. Il y a Susan et Madame Colin. Bon, ini udah menjawab pertanyaan kedua ya, la deuxième question. Qui sont-ils? Qui sont-elles? Elles sont Susan et Madame Colin. Susan et Madame Colin, un homme ou une femme? Susan et Madame Colin, un homme ou une femme? Moi, je suis un homme. Pak Anung, Monsieur Anung, je suis un homme. Mayura, elle est une femme. Rachel, elle est une femme. Naila, elle est une femme. Zeta, elle est une femme. Jadinya, Susan et Madame Colin, un homme ou une femme? Une femme. Silakan yang lain. Ok, une femme, très bien, Zeta. Vous avez compris maintenant, un homme et une femme, la différence entre un homme et une femme. Maintenant, vous avez compris? Un homme, c'est que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, un homme? Silakan. Un homme en indonésien, qu'est-ce que c'est ça? Je suis un Perempuan. homme. Yang mana yang perempuan? Un homme ou une femme? Une femme. Une femme, voilà, très bien. Ok, maintenant, on va commencer notre question. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Maintenant, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Atau de quoi Madame Suzanne, de quoi Suzanne et Madame Colin parlent? Qu'est-ce que Madame Suzanne et Colin parlent? Qu'est-ce que Madame Suzanne et Madame Colin parlent? Je parle avec vous. Vous tous, je parle. Avec la bouche, je parle. Ok, paham sampai sini? Je parle. Ok, je parle. Je parle avec Rain, je parle avec Zeta, je parle avec Mayura, je parle avec les autres. Rachel, avec Fadia. Qu'est-ce que c'est parle? Parler. Kata kerja aslinya parler. Le verbe infinitif c'est parler. Qu'est-ce que c'est parler? On utilise la bouche pour parler. Ngobrol. Selain ngobrol. Un autre? Membicarakan. Kata kerja aslinya apa sih kalau membicarakan? Kan itu sudah ada awalan sama imbuhan. Kata kerja aslinya. Kalau membicarakan kan awalannya akhirannya kan. Kata kerja aslinya. Bicara, Pak. Bicara. Oke, bicara. Jadi parler, je parle berarti saya berbicara gitu ya. Je parle avec Mayura, saya berbicara dengan Mayura gitu kan. Berarti kalau misalnya parler itu kata kerja aslinya adalah diartikan berbicara gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Bon, maintenant on va retourner au dialogue. Kita akan kembali kepada dialognya. On va retourner au dialogue. Qu'est-ce qu'elle parle? Qu'est-ce que Madame Pauline et Suzanne parlent? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'elle parle? Suzanne lelah dengan pekerjaannya, Pak. Suzanne lelah dengan pekerjaannya. Kalimat mana yang menyatakan hal itu, Nak? Itu di awal, Pak. Iya, silakan dibaca bagaimana. Je suis fatigué. Oke, je suis fatigué. Baik, itu artinya mengartikan bahwa je suis fatigué. Itu mengartikan bahwa Suzanne mengalami kelelahan. Lalu kemudian sesudah mengalami kelelahan itu tadi, apa yang dikatakan oleh qu'est-ce que Madame Colin a dit à Suzanne? Apa yang dikatakan oleh Madame Colin kepada Suzanne? S'il vous plaît, yang lain. Saya nanya, qu'est-ce que Madame Colin et Suzanne parlent? Itu dimaknai apa? Atau begini pertanyaan saya, est-ce que vous avez compris, est-ce que vous comprenez ce que c'est au dialogue? Est-ce que vous avez compris ce que c'est au dialogue? Est-ce que vous pouvez raconter moi? Est-ce que vous pouvez raconter moi ce que c'est au dialogue? Qu'est-ce qu'il y a au dialogue? De quoi elle parle? Mereka bicara tentang apa? Coba yang lain silakan. Selain Mayura, selain Zeta, selain Rain, yang lain silakan. Saran untuk berlibur. Saran untuk berlibur. Oke, Rain. Dari mana taunya itu saran untuk berlibur? Pada kalimat mana yang menyatakan hal tersebut? Quelle est la phrase qui indique la phrase qui indique le conseil de Madame Pauline? Prenez des vacances. Ok, prenez des vacances. Ok, très bien, merci. On va corriger, prenez des vacances. On va corriger votre prononciation. Prenez des vacances. Et quoi d'autre? Quoi encore?
Quoi d'autre? What else? Pardon. Quoi d'autre? Quoi encore? Apalagi? Reposez-vous. Reposez-vous. Qu'est-ce que c'est reposer? Silakan yang lain. Beristirahat. Beristirahatlah. Beristirahatlah. Oke, beristirahat. Oke. Oke, quoi encore? Apalagi? Silakan yang lain. Olahraga, Pak. Oke, olahraga. Apa itu dalam bahasa Prancisnya kalau di dalam kalimat ini? Petit du sport. Faites du sport. Faites du Ok, sport. on va corriger votre prononciation. Merci beaucoup. Faites du sport. Jadi itu tadi ya. Qu'est-ce que Madame Pauline a dit à Suzanne? C'est prenez des vacances, faites du sport, et puis quoi encore? Reposez-vous, gitu ya. Reposez-vous. Nah, ketiga kalimat tadi, les trois phrases, ketiga kalimat tadi yang sudah diungkapkan sama oleh Madame Pauline kepada si siapa namanya, kepada si Suzanne tadi, on appelle quoi? Les trois phrases que Madame Pauline a dit ke Suzanne, on appelle quoi? Apa yang kita katakan dengan tiga kalimat tadi yang disampaikan oleh si Madame Pauline kepada Suzanne? Qu'est-ce qu'on appelle? Itu disebut dengan apa? Advice ya, Pak. Saran. Saran, oke. Itu disebutkan sebagai saran. Baik. Kemudian ketika itu disebutkan sebagai saran, apa sih tadi di dalam bahasa Perancisnya untuk menyebutkan tentang saran? Conseil. Conseil, oke. On va corriger ensemble votre prononciation. Jadi kita koreksi bersama ya, pengucapannya tadi bukannya conseil, tapi conseil. Bon, jadi tadi dikatakan Madame Pauline a donné des conseils, à Suzanne, kepada Suzanne, ya. Jadi Madame Pauline memberikan saran kepada Suzanne. Baik, tadi dari seluruh percakapan tadi, est-ce que vous pouvez raconter moi ce que c'est au dialogue? Pouvez-vous raconter? Raconter itu raconter histoire, raconter un récit. Raconter, vous comprenez raconter? Les mots raconter. Je parle, kata kerjanya parler. Tadi dibilang berbicara atau bicara. Lalu kemudian kalau misalnya menggunakan raconter, berceritanya banyak banget gitu. Ceritanya banyak gitu dari awal sampai akhir. Berarti raconter itu apa? Ada kejadiannya, il y a un événement, il y a un moment, il y a un personnage, il y a un accident peut-être. Raconter, itu namanya raconter. Misalkan Cinderella, est-ce que vous connaissez le Snow White? C'est que c'est ça? Raconter, itu tadi. Menceritakan. Oke, kata kerja aslinya apa, Rin? Kalau menceritakan tadi saya sudah bilang tuh, ada cerita. Oke, jadi raconter itu di dalam bahasa Indonesianya kita katakan sebagai bercerita gitu ya. Oke. Nah, sekarang berkaitan dengan video itu, on va retourner au video, berkaitan sama video itu tadi, Pak Anung ingin bertanya, est-ce que pouvez-vous raconter à moi ce que c'est dans ce video? Qu'est-ce qu'il y a dans ce video? Ada yang bisa menceritakan berkenaan dengan video tadi? S'il vous plaît. Ayo yang lain, jangan Ren, jangan Zeta, jangan Mayura lagi, yang lain ayo Arzeti, ayo Nabila. Nggak apa-apa dalam bahasa Indonesia pun tak apa. Perlahan dulu, nanti baru kemudian kita berbicara lagi dalam bahasa Prancis. Silahkan yang lain, ada Denisa, ada Fadia, ada Rachel, Arzeti, Adinda, Azara, Naila, Falda, Nabila, sama Saskia. Silahkan, apa yang bisa kamu ceritakan dari video tadi? Dari hasil eksplorasi kamu terhadap video tadi, apa yang kamu bisa ceritakan? Yang tadi sudah dijelaskan, il y a deux personnes, kata Ren. Kemudian katanya Mayura, il y a Madame Pauline, il y a Suzanne. Kemudian katanya Zeta tadi, elle parle de conseil. Lalu kemudian ketika saya tanyakan, conseil itu apa? Saran. Sarannya apa? Kenapa harus memberi saran? Gitu kan? Lalu kemudian sarannya Madame Pauline tadi kepada si Suzanne tadi, apa saja? Tadi sudah disebutkan sama Ren, ada reposez-vous,
prenez des vacances, faites du sport gitu ya. Nah, kalau kamu ceritakan, ranggumkan itu dalam satu cerita versinya kamu, hasil pemahaman kamu berdasarkan video tadi, ce que c'est ça? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a au dialogue? Ce que c'est au ce video? Silakan. Satu kalimat saja, dalam satu kalimat saja. Kalian ringkas, kalian buatkan ringkasannya. Sesudah hasil mengobservasi, kalian eksplorasi video tadi, lalu kemudian kalian simpulkan. Video tadi bicara tentang apa sih, gitu kan? Silakan dalam bahasa Indonesia dulu, silakan. Madam Colin memberikan saran kepada Susan yang kelelahan, bukan Pak? Baik, oke, terima kasih Naila. Madam Colin memberikan saran kepada Susan karena Susan kelelahan. Oke, silakan yang lain dari hasil eksplorasinya. Silakan, yang lain. Tadi Naila sudah memberikan jawaban. Silakan yang lain, Fadia, Denisa, Adila, Adinda, Zahra, Mayura, Mayura nanti saja. Sudah sering jawab, Arzeti dengan Rachel. Oke, ya silakan. Susan terlalu capek karena banyak bekerja. Oke, Susannya terlalu lelah karena bekerja. Baik. Kemudian, pouvez-vous m'expliquer le dialogue dans ce video en français? En français maksudnya kalau dibuatkan dalam satu kalimat, vous faites une phrase, ce que c'est dans video. Di dalam video itu tadi ngapain aja? Atau apa saja percakapannya dalam satu kalimat ringkas, s'il vous plaît. Ada yang bisa membuatkan saya satu kalimat? Tadi Rain sudah, barangkali Zeta ataupun Naila. Mau Monsieur. Oke, s'il vous plaît, Mayura. Jadi ada dua orang, ada Susan sama Madam Colin. Susan ini kelelahan karena bekerja. Kemudian Madam Colin memberikan saran. Sarannya sudah disebutin tadi, seperti ada berlibur, terus olahraga, terus juga ada yang belum kita sebutin, itu disaranin buat minum vitamin. Oke, baik. Terus ada juga yang terakhir jalan di pagi hari, jogging. Jogging, oke. Kemudian, skill yang angkor, apakah ada lagi? Sepertinya. Oke, saya tanyakan kembali sebentar. Jadi ada reposez-vous, prenez les vacances, kemudian faites du sport, kemudian faire du jogging gitu ya, du matin, prenez les vitamines, misalnya gitu ya, prenez les vitamines. Oke, yang kesemuanya itu tadi disebut sebagai apa? Apa yang dikatakan? Saran, Pak. Saran, oke. Qu'est-ce que c'est saran en français? Saya ulangi, qu'est-ce que c'est? Je répète, qu'est-ce que c'est saran en français? Madam Colin. Non, ce n'est pas Madame Colin, Rain. Qu'est-ce que c'est saran? Saran en français, saran c'est en Oh, Indonesia. conseil. Conseil, oke, conseil itu diartikan sebagai saran. Baik, kemudian penjelasan saya berlanjut ke sini ya. Penjelasan saya berlanjut, on va commencer en notre explication. Di sini yang saya akan jelaskan adalah bagaimana kita membuat saran, bagaimana kita membuat saran atau kalimat saran di dalam bahasa Perancis. Sebelum nanti di akhir kita akan memberikan sama kalian memberikan sama kalian sebuah gambar di mana gambar itu menggambarkan satu kondisi tertentu untuk kemudian kalian mintakan saran. Oke, yang pertama di sini saya besarkan dulu layarnya. Ya, ada kata apa di sini yang saya tunjuk ini? Silakan dibaca saja. Qu'est-ce qu'il y a? Terbaca di sini. Depannya L apostrof. En avant de mot il y a L avec apostrophe. Apostrophe maksudnya koma di atas itu. Qu'est-ce que c'est ça? Terbaca? Non, Monsieur. Masih di example tadi, Pak. Masih example. Oke. Example. Betul, masih yang example, tapi yang di sininya mettez-la, apakah itu terbaca? Sudah sampai situ? Mettez-la. Terbaca, Pak. Baik, qu'est-ce que c'est? Di sini apa? Ini yang saya tunjuk dengan menggunakan kursor. Gambar yang pertama, Pak. Iya, gambar yang pertama, gambar yang kedua sama kok. Ini ada tulisannya apa? Tu doa. Nah, yang atas. Oh. Tes itu ya, Pak? Iya, oke, mettez-la harus begitu dengan menggunakan imperatif. kalimat imperatif tadi. Oke, imperatif. Jadi jika kamu menggunakan tadi imperatif, di sini ada menggunakan interjection. Kita mainnya di gambar, tanda supaya nanti kalau inti dari pembelajaran ini biasanya ataupun goalnya apa?
Kalau kita mengungkapkan sesuatu kalimat, lalu kemudian ada tanda seru di akhirnya, itu indikasinya apa? Imperatif. Oke. Perintah. Perintah, oke, très bien, Zeta. Nah, di sini Perintah. makanya Nah, jadi untuk tadi bersikap apa yang lebih moderat bahasa diutarakan saya atau yang gitu ya, moderat di sini dikatakan maksudnya kepada supaya Suzan oleh kaliannya Madam juga Pauline tadi itu nyaman, adalah bentuk kaliannya imperatif. juga nyaman, Imperatif itu kita adalah juga kalimat menjalani perintah. pembelajarannya juga lebih Di mana nyaman, di dalam gitu ya. kalimat perintah itu biasanya Yang pertama diakhiri ya kalimatnya kita dengan menggunakan buat tanda seru kita atau buat adverbial. aturan Nah, ya. kemudian Kita buat aturan selain bermakna bahwa sebagai kalimat perintah, pokoknya itu tadi selama seperti yang sampai dikatakan Oktober nih Madam yang perlu Pauline kalian kepada pegang dari Suzan saya adalah selama sampai akhir dekonsei, Oktober memberikan saya saran. sampai nanti Nah, kalian di dalam terima memberikan raport saran, semester, di dalam memberikan saya saran pengen itu di bikin sini nilai kalian bagus aja gitu. ada Tapi kata apa di bervariasi sini? ya. Ada Nggak verba apa yang sebagus kita itu pakai? semuanya lah. Kan tadi mau dibaca nih. Dibaca sama Rain. Silakan dibaca Rain. To. Yang ini terbaca kan? Tu dois regarder ce film. Oke, tu dois regarder ce film. Oke. Kemudian saya turunkan di sini. Kata tu dois ini apa bentuknya? Dois ini di sini. Kalau tu-nya kan sujet ataupun pronom personel, kata ganti orang, tu, kamu. Kalau doanya dia berasal dari konjugasi kata kerja devoir. Kata kerja devoir-nya ini diartikan kalau di Indonesia kan itu tadi. Kalau misalkan tadi si Suzan, kalian tebak saja ya. Jadi si Suzannya tadi dia mengatakan, oh là là, je suis fatigué. Lalu kemudian Madame Suzan bilang, Madame Pauline bilang, prenez des vacances. Ada tanda seru di belakangnya, prenez des vacances. Atau bisa juga dia mengatakan, tu dois prendre des vacances. Tu dois prendre des vacances. Lalu kemudian reposez-vous, gitu ya, kata kerjanya kan dari reposer. Bisa juga ditambahkan kata kerja devoir menjadi vous devez reposer. Vous devez reposer. Kalau reposez-vous tadi tahu ya artinya ya. Oke, beristirahatlah gitu ya. Kalau kalimat perintah itu seperti itu. Kalau di Indonesia kan ada lahnya. Beristirahatlah atau ambillah cuti atau ambillah liburan kan gitu tadi ya. Prenez-vous des vacances kan gitu ya. Nah, itu nanti akan menggunakan itu tadi kata kerja menggunakan devoir, bisa menggunakan kata bantu devoir, kata kerja devoir yang diartikan mengharuskan, atau bisa juga kita langsung membuat kepada si kata kerja yang kita pakai itu menjadi kata kerja imperatif. Misalkan seperti ini. Kalau tadi mengatakan tu dois regarder ce film, lalu kemudian ambil regarder-nya saja, lalu bilang regarde ce film, regarde ce film. Atau misalkan seperti ini kan, jadi awalnya kan tu dois regarder ce film, tu dois regarder ce film. Kamu harus menonton atau melihat film tersebut. Ambil satu kata kerjanya saja, regarder-nya saja. Maka kemudian akan mengatakan tu dois regarder ce film. Lalu kemudian diambil regarder-nya saja, regarde ce film, regarde ce film. Kalau diterjemahkan, lihatlah atau tontonlah film tersebut. Oke ya, sampai sini dulu, silakan dipahami baik-baik. Kemudian kalau kita menyuruh dengan kalimat imperatif atau kalimat perintah, itu kepada siapa kita menyuruhnya? Subjeknya. Silakan. Kalau saya bicara sama Zeta, Zeta dengarkan baik-baik. Bahasa Indonesia gitu. Zeta écoute bien. Itu berarti kepada siapa saya menyuruhnya? Zeta écoute bien. Je suis première pronom personnel, Zeta est deuxième sujet. Saya orang pertama, Zetanya orang kedua. Sehingga kemudian ketika kita menyuruh, yang pertama kepada orang kedua, baik itu tunggal atau jamak. Orang kedua tunggal disebut apa dalam bahasa Prancisnya? Silakan. Two, oke, merci. Lalu kemudian kalau orang keduanya jamak lebih dari satu disebut dengan pronom personalnya dalam bahasa Prancis? Nous. Nous atau vous? Vous, oke. Kalau menggunakan nous seperti ini, di sini kan ada autre exemple, gambar keempat di sini yang ada gambar perempuan sedang menatap ke arah pintu, ya. Ada seorang perempuan yang sedang menatap ke arah pintu. Di sini ada kata sortir. Sortirnya itu maksudnya to go out. Sortir ada sort, sortons, sortez. Kalau kita menggunakan nous, seperti Rain bilang tadi, kita akan menggunakan sortons. Sortonsnya di sini maksudnya adalah
dia bukan merupakan perintah. Kalau ngajaknya bareng-bareng itu perintah atau bukan? Bareng-barengnya di sini maksudnya kita juga terlibat. Kalau saya sebagai guru, je suis professeur, saya mengatakan kepada Zeta, Zeta ikut bien. Itu saya memerintah. Zeta dengarkan baik-baik. Atau misalkan saya meminta kepada kalian semua yang ada di sini, maka saya akan menggunakan vous, Anda sekalian. Vous écoutez bien, saya bilang gitu kan, et vous regardez ce video. Vous écoutez bien et vous regardez bien ce video. Anda semua lihat dan saksikan serta dengarkan video tersebut. Itu kalimat perintah. Tapi kalau misalkan saya bilang, sortons-nous, dari kalimat sortir tadi, atau misalnya regardons-nous, apakah itu memerintah? Itu kalimat perintah atau bukan? Maknanya yang saya minta. Tetap menggunakan imperatif, tetap bermakna imperatif, tapi di situ, kalau misalkan bilang, regardons ce film, di situ ada saya. Kalau nu itu kan artinya kami tuh, kami atau kita. Nah kita di sini kan berarti ada sayanya. Rain, Mayura, Arzeti, Naila, Rachel, Emoa. Belakangnya ada Emoa dan saya. Nah itu berarti nu. Nah kalau misalkan bersama-sama kita melakukan, itu namanya apa? Regardons ce film. Ajakan. Ajakan. Betul sekali. Ajakan. Jadi bukan lagi bermakna perintah. Kalau menggunakan nu, berarti itu adalah sebuah ajakan. Ayo keluar. Gitu ya, ayo lihat film tersebut, ayo makan misalnya gitu, mangeons-nous gitu ya, ayo makan, regardons-nous, ayo lihat, regardons ce film, ayo lihat film tersebut. Jadi bukan lagi tontonlah atau lihatlah film tersebut, kalau di Indonesia kan, tapi berarti akan bermakna ayo gitu ya, ajakan, ayo lihat film tersebut, ayo makan, ayo berbicara, ayo kita berdiskusi, seperti itu. Itu kalau menggunakan nu sebagai kalimat imperatif atau kalimat perintah, tapi bermakna sebagai ajakan, ya. Oke, kemudian saya lanjutkan penjelasan kita sampai sini dulu. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Sampai sini apakah bisa dipahami? Oui, monsieur. Oke, merci beaucoup. Et puis, ya. Ya, ini bagaimana menggunakan kalimat perintah tadi kalau dengan menggunakan kata kerja pronominal. Ini misalkan seperti itu. Oke. Nah, kemudian di akhir pertemuan ini, karena tadi inti akhir pertemuan ini, Pak Anung coba tampilkan gambar dalam bentuk PowerPoint. Nanti silakan kalian cek apa yang sekiranya harus dilakukan. Kamu harus begini atau kamu harus begitu dengan menggunakan kalimat imperatif tadi. Vous utilisez la phrase impérative. Jadi kamu gunakan tadi kalimat imperatif tadi, tapi kita mainnya di gambar. Nah, supaya nanti inti dari pembelajaran ini ataupun goalnya, setting goalnya ataupun tujuan dari pembelajaran ini, kalian bisa memproduksi kalimat. Nah, di sini tadi saya lihat yang aktif ada Zeta, ada Rain, ada Mayura dengan Naila. Saya minta tolong yang lain juga aktif memproduksi satu kalimat saja. Satu kalimat imperatif atau kalimat perintah untuk menganjurkan ini atau menganjurkan itu sesuai dengan konteks dari gambar tersebut, gitu ya. Bon, est-ce que vous avez regardé? Sudahkah terlihat dengan baik? Oui, monsieur. Oke. Bon, vous regardez bien, amati baik-baik, vous regardez bien, et puis vous imaginez kira-kira quelle est la phrase impérative que vous faites pour ces images. Jadi di dalam gambar ini kita lihat bersama ya, ada seorang ibu, seorang wanita tua yang sedang menyiram tanaman, lalu di tengah ada gambar seorang laki-laki yang sedang berolahraga, di sebelah kanan ada seorang wanita yang sedang seperti duduk bermeditasi gitu ya. Oke. Lalu kemudian perintahnya di atas donner des conseils. Donner, to donne, donner memberikan saran. Jadi silakan berikan saran Anda. Saya minta yang lain untuk aktif ya. Nah, di sini dari ketiga gambar ini saya memberikan satu kondisi, je vous donne une condition, pour éviter la maladie mentale pendant le pandémique, pour éviter, untuk menghindari stres, pour éviter le stress, pour éviter la dépression pendant le pandémique. Jadi selama pandemik itu kan kita kebanyakan di rumah aja tuh, aktivitas juga semuanya kita lakukan dari rumah. Ya, hal itu rentan sekali menimbulkan stres gitu ya. Nah,
Nah, 3 orang ini menyimbolkan atau menggambarkan aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk menghindari stres selama pandemik, selama di rumah saja gitu. Silakan. Bukan, silakan. Jardinage. Jardinage. Qu'est-ce que c'est jardinage, Rain? Nenek-nenek. Hah? Nenek-nenek? Iya. Yang sebelah kiri maksudnya. Gambar yang sebelah kiri. Oke, itu maksudnya ya. Oke, coba gunakan kata kerja faire. Coba gunakan kata kerja faire, Rain. Untuk menyuruh kepada berkebun. Silakan berkebun. Gunakan kata kerja faire. Jadinya? Faites du jardinage. Faites du jardinage. Kamu menyuruhnya kepada siapa? Kepada tu atau kepada vous? Silakan. Kepada tu. Tu, oke. Jadinya faites atau fait? Faites. Enggak. No. Pakai S ya. Oke, no. Jangan pakai yang faites ya. Kalau menggunakan yang faites itu kepada vous. Jadi vous faites. Nah, kalau menggunakan kepada tu jadinya tu fais. S'il vous plaît, silakan. Fais du jardinage. Oke, très bien. Fais du jardinage. Oke. Zeta, s'il vous plaît. Gambar yang di tengah. Les images en centre. Itu ngapain? Faites du sport. Faites du sport. Oke, faites du sport. Faites du sport. Itu menyarankan kepada siapa, Zeta? Vous. Vous. Oke, Anda ya. Gitu. Baik, terima kasih. Mayura, untuk yang perempuan di sebelah kanan. Qu'est-ce qu'elle fait? Apa yang dia lakukan? Dan bisa kamu jadikan saran gitu ya. Bisa kamu jadikan saran untuk ini, apa namanya, menghindari stres ataupun depresi selama pandemi. Qu'est-ce qu'elle fait? Apa yang dia lakukan? Faites du yoga. Oke, faites du yoga. Oke, ini sekarang menganjurkannya kepada siapa, Mayura? Kepada tu, kepada vous, atau mengajak kepada kita semua? Menggunakan kata faire tadi. Silakan. Silakan, Mengajak Mayura. kita semua ya, Pak. Oke, kalau mengajak kepada kita semua berarti menggunakan nous. Jadinya, kalau fait kan kepada vous, kalau fait kepada tu, kalau nous faisons, ya, faire-nya menjadi faisons, nous faisons du yoga. Oke, vous pouvez répéter, silakan bisa diulangi. Nous faisons du yoga. Silakan. Nous faisons du yoga. Oke, sekarang hilangkan nous-nya. Langsung kata kerja sama yoganya. Jadinya? Faites du yoga. Jangan Ilangin. Oh ya, ilangin nu-nya aja ya, Pak. Ya, ilangin nous-nya saja. Hilangkan nous-nya saja. Silakan. Faisons du yoga. Voilà, très bien. Faisons du yoga. Bon, maintenant, sekarang, j'ai en image comment pour éviter la COVID-19. Ini ada standar protokoler kesehatan yang sekiranya perlu dilakukan untuk menghindari COVID-19. Ya, mudah-mudahan terlihat dengan baik. Saya besarkan gambarnya, pardon. Oke. Bon, maintenant, silakan. Naila, vous êtes là. Naila ada di situ. Est-ce que vous pouvez activer votre microphone? Sebut satu saja, Naila, saran kamu, atau Azahra, atau Arzeti, atau Rachel, atau Adinda, sebut satu saja saran kamu berkenaan dengan ini, apa namanya, protokol kesehatan COVID dalam bahasa Prancis. Kamu menyarankan apa? Portons un masque. Oke, portons un masque. Oke, très bien. Saya betulkan ya, on va corriger notre prononciation, portons no masques, atau des masques. Ayo kita pakai masker. Nah, maksud Zeta seperti itu. Dia menggunakan nous, jadi ayo kita pakai masker. Oke, gitu ya. Bong, satu lagi deh, selain menggunakan masker, dari gambar yang terlihat, mungkin Mayora atau Rain. Silakan kalau misalnya kamu menggunakan nous, mengajak, ayo kita apa? Dalam kalimat imperatifnya. S'il vous plaît. Silakan, yang bisa menjawab, nyalakan mikrofonnya. Jadi lavons bukan sih, Musyu? Lavons, betul sekali. Karena kepada nous, kami, kita semua. Oke, lavons. Lavons. Dicuci. Lemeng. Oke, lavons, les mains. Kenapa menggunakan les, Rain? Sudah benar ini, tapi saya cuma pengen tahu alasannya. Tangannya dua. Baik, betul sekali. Karena tangannya sepasang, kiri dan kanan. Makanya menggunakan les. Kalau satu doang, lama. Kurang lebihnya seperti itu ya. Baik. On va terminer notre travail et notre leçon aujourd'hui. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita di hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memberikan beberapa
perulangan gitu ya, perulangan maksudnya di dalam pembelajaran kita kali ini tentang la phrase negatif atau kalimat negatif gitu ya. Maaf, bukan kalimat negatif. Kalimat perintah, la phrase imperatif. Yang paling gampang saja misalkan laver la main. Qu'est-ce que c'est la main? Laver la main. Tangan. Oke, saya mencuci tangan. Oke, itu dalam bahasa Indonesianya. Laver la main. Qu'est-ce que c'est ça? Laver, tadi saya sudah sebut laver loh, kata kerjanya. Laver, la main. Oke. Apa fungsinya? Mengajak, memberi saran. Oke, mengajak, memberi saran. Oke, voilà, c'est bien. Betul sekali. Lalu kemudian di dalam kalimat imperatif itu kita bisa menggunakan kata apa di sini? Kata kerjanya? Devoir. Devoir, baik. Kemudian bisa juga yang kedua, cara kedua adalah kita menggunakan kata yang mau kita pakai untuk memberi perintah ataupun memberi saran. Jadi tidak perlu lagi menggunakan kata kerja devoir, tapi langsung menggunakan kata kerja yang kita pakai, diakhiri dengan apa ini namanya? Tanda ini, tanda seru ini apa? Kalau dalam bahasa Prancisnya? Interjection, gitu ya. Jadi kalau menggunakan interjection, berarti itu menggunakan konteksnya kita menggunakan adalah la phrase imperatif, kalimat imperatif. Baik. Kemudian kepada siapa kata imperatif itu ditujukan? Ada 3 nih, ada sortir, kata kerjanya ada sort, sortant, sortez. Kepada siapa ditujukan? Kalimat perintah atau kalimat ajakan, kalimat pour donner les conseils, memberikan saran tadi. Silakan, kepada siapa ditujukan? Kepada kita. Kepada kita. Kalau yang mana, Ren? Menggunakan yang mana? Yang nu. Nu, oke. Nu, sortant. Oke. Kemudian kalau menggunakan yang lain? Kalau menggunakan kalau untuk memerintah kepada sujetnya siapa? Kata ganti orang kedua tunggal dan jamak. Oke, kata ganti orang kedua tunggal itu apa? Bahasa Prancisnya. Tuh. Kata ganti orang kedua tunggal itu apa? Tuh. Tu. Oke, kalau kata ganti orang kedua jamak? Vous. Vous, baik. Bon, merci beaucoup de votre attention. On va terminer notre travail jusqu'à là. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. On va rencontrer à la semaine prochaine. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Namun demikian sebelum saya akhiri pembelajaran saya, itu tadi kesimpulan yang sudah kita buat bersama, bahwa la phrase imperatif itu padanannya dalam bahasa Indonesia adalah kalimat perintah. Namun demikian, kalimat perintah juga bermakna bisa dimaknai melakukan ajakan, memberikan saran, ataupun juga selain memberikan saran, ajakan gitu ya, juga bisa melakukan larangan. Kamu harus begini, kamu harus begitu, apa yang harus kamu lakukan sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Itu ya, itu kesimpulan kita hari ini ya, tentang la phrase imperatif, yaitu bagaimana membuat kalimat perintah, kalimat ajakan, juga kalimat saran dengan menggunakan kalimat la phrase imperatif, baik itu menggunakan kata kerja devoir ataupun kata kerja ya, kata kerja yang dijadikan sebagai bentuk imperatif dengan menggunakan interjection di akhirnya. Kurang lebihnya itu saja. Merci beaucoup de votre attention. On va rencontrer à la semaine prochaine. Merci et au revoir. Merci, Monsieur. Au revoir. Sebelum kita akhiri, coba kita berdoa dulu bersama ya. 4 orang nggak apa-apa. Udah pada keluar nih. Baik, oke, nggak apa-apa. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan berdoa. Silakan kita berdoa dulu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu depan. Au revoir. Au revoir, Monsieur. Oke, merci. Silakan bisa keluar meeting dulu. Oke, Mayura, terima kasih.